Yang kedua, bila dia tengok kita tak ada satu pun benda dia boleh makan kita dengan benda-benda yang exaggerate, dia masuk kat kita dengan perkara-perkara simpati. Kawan tu dia bercerita kat saya ni, aku kawan tu aku lepas pergi Israel tu, aku kan masuk lawan dengan dia. Kalau aku buka badan aku, orang tengok banyak bencana ni lawan dengan dia. Tapi tak apa, alhamdulillah Allah bagi kita menang. Cara dia sembang tu, dia nak bagi kita simpati. Orang Syiah dia suka cerita, orang Salafi suka cerita, orang Salafi Wahabi suka cerita. Dia pun suka cerita benda-benda sedih, benda-benda simpati. Dia bagi kita tak stabilize, supaya senang dia nak masuk maklumat. Ya kan, Sayyidina Ali macam tu kan kita, Hasan kena macam tu. La ilaha illallah Allah dan Allah. Itulah pasal baru dia benar. Tuan-tuan, saya cerita ni bukan apa. Saya bersembang dengan orang yang kahwin dengan Syiah. Lelaki ni, isteri dia Syiah. Dia dah kahwin 15 tahun baru dia tahu tentang isteri dia Syiah. Nampak nak dia punya rahsia dia tu. Bukan nak suruh tuan-tuan balik curiga pula dengan pasangan masing-masing. Hak kita tak ada elok dah. Cuma nak abang kata, tapi kena tengok sama lah kan. Tengoklah semayang depan duk timbul ke apa, ada bantu kat bawah-bawah dia. Balik-balik ni dia kata memang timbul semua. Kapek kawan tu, dia cungit sikit. Curiga lah. Dia kahwin dengan isteri dia. Dia habaq kata, saya memang mengaku saya tak tahu apa. Bila dah jadi macam ni, anak 3 orang, hak sulung umur 12. Lah sekali cerita dia, ni jangan tak, kita sembang dengan dia apa? Last sekali dia boleh cerai isteri dia. Masa dia cerita, dia abang kata, saya bekas isteri saya. Kita faham lah, dia cerai dah isteri dia. Tapi cerita dia macam mana dia boleh cerai bini dia. Macam mana dia boleh cerai bini dia? Dia boleh cerai bini dia bila mana bini dia main mula dekat dia. Abang kata, abang, Tok Guru kami kata kita dah tak boleh duduk sekali sebab kita dah tak sefahaman. Dia kata, pasal apa pula nak ikut Tok Guru, nak ikut aku lagi yang. Dia kata, abang kalau betul nak dengan saya, mainlah duduk belajar sekali. Maksudnya Syiah lah tu, pergi ikut ajaran sesat lah. Tak usah kata Syiah lah, kata Syiah saja, boleh ingat Syiah saja. Semua ajaran sesat sama lah tu. Tambah-tambah orang perempuan tolong jaga. Walaupun hampa kuat macam mana sekalipun, hampa pegang teguh macam mana sekalipun, dengan lelaki ni, lama-lama sadar kalau dia yang ajar, hampa mesti jatuhnya. Isteri kawan kita, kawan saya mengapai Quran dengan saya, mengaji pun sampai 2 kali khatam Quran. Dia tu 30 juzuk. Belah ni ikut ajaran sesat. Dulu masa belajar dia jadi imam, saya jadi makmum belakang. Ustaz-ustaz bagi dia kepercayaan untuk jadi imam sembahyang tarawih. Kita jadi menabih dia apa? Backup dia. Dan abang kata hafalan dia itu umum saja. Apa tu kan? Kawan dia. No, ikut Tuhan Harun, nak faham tu. Ni jenis set-set ni lagi Syiah daripada Syiah ni. Jenis boleh tengok arash Tuhan dalam laut. Bayang dia boleh tinggi dah tu jalan. Weh, sayang pun. Dia boleh berapa kat kita ni malam ni. Saya pukul 12 aku dapat tahu malam ni. Aku dapat tahu. Borong kami beritahu malam ni. Apa pergi dekat laut kita tengok boleh nampak arash Allah malam ni. Jadi saya memang confident macam tu. Tu kalau kita tabuh dia, polis tangkap kita, orang tangkap dia. Kalau kita tabuh dia, kita ni apa tak logik lah apa kita duk pergi. Kalau polis akan tangkap kita, polis tangkap dia. Sebab dia waras, dia elok, dia tak ada apa problem dengan dia. Cara dia cakap pun dia tak ada, dia buat apa-apa. Kita yang jadi geram dengan benda lagu tu. Hang ingat arash apa? Rumah Tok Wadang. Boleh tengok lagu tu. Ni sembang confident. Saya ada tak kata macam dia duk sembang, saya duk sembang ni confident. Sedangkan semua orang tahu benda tu kita tak boleh tengok. Ke akhirat esok pun boleh tengok. Entah boleh tengok, entah tidak boleh tengok. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Luasnya
kursi Allah itu sebelah langit dan bumi, itu kursi. Wa kana kursiyuhu 'alal 'arsy. Sedangkan kursi ada arsy. Kalau kursi yang luar langit bumi duduk atas arsy itu sana. Yang nak pergi tengok dalam. Kelep dah. Macam mana nak differentiate benda tu? Macam mana nak differentiate benda tu? Yang saya berceritakan tuan sekarang ni, baru 2, baru 3, baru 4. Malaysia cuba buka JAKIM ni, kalau tak silap saya lah, senarai ajaran sesat paling maksimum daripada sebuah itu asalnya hak yang pelik-pelik tapi lebih kurang macam sama lah. Macam contoh dia Syiah yang itu dekat Kelang kan, yang masuk dalam YouTube kan, tengok kan, yang Syiah kat Kelang tu, itu tu Syiah tu Syiah lagi Syiah daripada Syiah. Sebab Syiah Iran pun dia betul tak? Dia kata mereka yang mana Imam 12 Syiah itu semua tak betul, sesat belakang. Yang betul adalah kami Syiah Imam Mahdi 12. Imam Mahdi pula main 12 buat tak? 23 pun. Tentang dari cerita betul ni. Jadi kalau katalah kita nak baca kategori banyak lah. Tapi nak abang kata kalau kita compilekan yang mana satu-satu geng Syiah lah, sesat semua dah lah. Syiah hak yang hak ajaran sesat ayat B Tuhan Harun ni semua dalam kategori yang sama. Rasulan, Rasulullah itu semua masuk kategori kan. Lebih kurang di Malaysia ni ada 20 ajaran sesat, 20 ke 30 ajaran sesat. Tak apa, nanti Zat dengar dulu, tak habis cakap lagi. 20 ni, 30 ni kalau korek masuk ke dalam-dalam, ke hulu-hulu, ke mana-mana ni, kalau jadi tak korek macam kita duduk kat pandang ni, ada lebih kurang 5 atau 10 ajaran sesat. Tapi saya nak abang, tonton cuba tengok abang ni, 5 ke 10 ajaran sesat, rakyat Malaysia jadi huru hara. 5 ke 10 ajaran sesat, rakyat Malaysia jadi huru hara. Nabi kata 72 tolak 10, duk bagi lagi 62 nak main ke depan. 62 duk tunggu kita ke depan. Nak akan keluar confirm. Ready? Agak-agak ready ya. Cuba tutup mata, mulang rukun iman ni. Percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada Nabi, percaya pada Allah, percaya pada malaikat, percaya pada kitab, percaya pada Rasul, percaya pada hari kiamat, percaya pada kodok dan pada kodok atau apa, kodok atau apa? Tak boleh jawab. Macam contoh saya tanya orang, percaya kepada beriman iaitu percaya ataupun meyakini dengan sepenuh hati kepada para Rasul. Sebab kita beriman dengan 25 Rasul, betul? Kan beriman pada Rasulullah saja. Itu pun confuse saya jawab tu. Ada macam mana kita ni? Kan? Beriman pada Rasul atau beriman pada Rasulullah? 25 orang Rasul lah masuk kata. Kena beriman dan percaya dan yakin bahawa mereka itu semuanya Rasul-Rasul Islam semua. Betul? Tapi kalau saya tanya, tuan-tuan cuba cerita kat saya pasal Nabi Idris sikit. Lingkup. Okey lah, ambil yang agak drastik sikit lah. Cerita kat saya pasal Nabi Ilyasak tengok. Mampir tak? Ilyasak ada Nabi ya? Tanya orang okey lah. Tak, saya bukan apa. Saya buat benda lagu ni. Saya buat untuk diri saya. Saya persoalkan diri saya. Ni abang saya duk ketuk tak apa lah. Saya di mic ni dia luruh dalam tu orang ni. Dah masuk. Biar pergi lah dia. Tu saya nak abang kata, saya buat benda ni sebab saya tanya saya Nabi Ilyas pun baru baca Nabi Idris sikit saja yang saya hafal, sikit saja yang saya hafal. Nama dia Idris sebab dia selepas Nabi Adam Idris dia masih awal-awal, makna kata dia menggunakan bahasa Arab lagi sebelum pecah bahasa yang lain. Idris datang daripada perkataan darasa, belajar. Nabi Idris, Nabi yang suka belajar dan banyak membaca. Soalan dia ialah, kalau Nabi Adam kita tahu, Idris kita tahu sikit tadi, Ilyas kita tak tahu, apa semua tak tahu, yang tahu Nabi Muhammad pun, Nabi Muhammad sebenarnya tahu Nabi Muhammad dah memadai. Cuma saya nak kata, begitulah bahayanya iman kita sebab kita ambil iman yang memadai. Boleh faham tak maksud saya? Kita ambil just nice saja, memadailah cukup.
Tapi orang-orang macam ni, dia tak mau yang memadai. Dia akan counter kita balik benda yang ekstra daripada otak kita. Mak haji kita bicik kepala, tak tahu lagi kan benda-benda. Tuan, bicik kepala saya saya fikir benda macam ni. Sebab sejak isteri saya mengandung, bulan 1 nak dapat anak lah. Mampu anak ni besok nak cakap apa lah. Dah lah kita hidup dalam suasana suka tipu budak-budak kan. Kerja tipu budak-budak kita ni, tak habis-habis. Itu yang jadi, apa pantun tu, anak kedak dalam bubuk, budak-budak selalu kena tipu. Senang sangat nak tipu mereka. Percayalah budak-budak tu. Siapa yang nak budak-budak, cepat baca buku. Baca orang semua, nak tengok, malam dah, tak usah budak-budak lah, masuk gigi. Tak dapat juga. Pembuku. Siapa tolong buat kebun, dapat aiskrim. So sepakat tolonglah petang tu, maghrib lah, semua pakat masuk mandi malam. Abang nak aiskrim, malam masuk batu. Tak dapat juga. Saya cakap kat tuan-tuan, saya pun buat juga walaupun anak tak keluar lagi. Sebab hari tu kan doktor nak cari pulse dia kan, dia punya, kan dia pakai alat tu kan nak cari jantung baby tu kan. Dia duduk stok kat perut tu kan. Dia cari tak jumpa. Dia kata, mana budak kecil ni? Dia kata, isteri saya, cucuk belas ni, ketuk-ketuk dia kata, amboi apa duk godam anak aku. Kita saat kita panggil yang pakar sikit, Ustaz tunggu saat panggil pula yang nurse yang kira dia tekan tu, insyaAllah boleh dapat lah. Hak panggil kawan tu pun jenuh, menenih perut isteri saya tak dapat-dapat. Saya ni kita awak susah sangat. Saya pun pegang perut isteri saya belah kanan tu, saya tepuk-tepuk, saya kata, siapa nak guna-guna? Saya kata dalam itu saja, walaupun saya tak sengaja, saya kata saja. Saya pegang, saya cakap lagi, siapa nak guna-guna, mai sini. Doktor tu letak situ. Doktor kata, Ustaz dia nak guna-guna. Saya kata ke sini, tak keluar lagi, ada cakap tipu mana macam mana. Itu lah pemenang. Itu lah pemenang, Tuan. Berapa naik kat saya? Ya Allah, ya Rabbi, kita Tuhan ni. Tak hutang, Ustaz. Ya hutang tu. Memanglah. Tu esok kalau nak keluar tu kena tak budak-budak lah kat depan. Dah lah lahir kat negara Batu Arab. Dia lahir sana langsung. Doa bagi selamat. Tapi tak apalah, anak saya tahun 2014 baru nak lahir. Belum besar ni. Anak-anak tuan-tuan 2014 boleh buat apa lah. Macam-macam dah tahu lah. Macam mana tuan-tuan nak apa tadi saya kata merekoniskan mereka dengan 72 tadi tu. Macam mana nak buat? Siapa? Bila kata, kenapa Ustaz tanya kami macam mana nak buat? Alah, kita tak recognize. Kita tak boleh nak kenal, tak boleh nak differentiate which is which. Tak tahu. Maka dalam tempoh masa yang sikit ni, tinggal 5 minit, 10 minit lagi nak habis dah masa kita. Saya pesan dekat tuan-tuan, saya kata abang, tuan-tuan, salah satu benda yang ada ialah kena duduk mengaji dengan guru yang elok. Nak tahu guru yang elok ke tak elok ke yang mana, cari hak yang jenis dia bercakap elok dalam keadaan dia tidak mengenepikan ulama-ulama silam. Itu cara dia. Saya dah bercakap dengan Ustaz Badri Syah. Allah, seronok dengar. Memuji-muji, ya Allah, ulama-ulama dulu. Puji ulama dulu tak habis-habis. Dia bahagian R&D, Jabatan Agama Islam Pahang. So dia banyak duk baca research. Memujilah, ya Allah, ulama-ulama dulu. Kita yang mana budak-budak muda zaman sekarang, yang mana batch-batch saya, yang mana tadi saya duduk orang tanya, Ustaz ambil PhD ke bedak, saya tak buat apa lagi. Kawan-kawan semua yang mana buat tu semua yang mereka diajar untuk kita argue dengan ulama-ulama dulu. Jangan. Kalau nak kenal ulama yang elok, dia kata Dr. Zulkifli Muhammad Al-Baghdadi, dia kata-kata ni Dr. Zulkifli yang bagi. Nak tahu ulama yang elok, dia sentiasa seronok dengan guru dia. Dia sentiasa menyebut, kata guru kami begini,
Guru kami buat ketika zaman kami begini. Dia sentiasa seronok menceritakan tentang guru dia. Itu antara ciri-ciri ulama-ulama yang benar. Ini Dr. Zulkifli yang sebut sebenarnya. Okey. Sebab tuan-tuan rajin mengaji bagus. Tak ada masalah, cuma berhati-hati. Hari ini saya bagi tahu tadi dua, Syiah dengan Salafi. Kenapa saya sangkutkan Salafi sekali? Syiah, saya sebut Syiah dulu. Syiah, akar dia tuan-tuan tak nampak. Yang tuan-tuan duk nampak baru bunga dia. Dia bagi bunga dalam hati. Orang-orang ikut dia. Tuan-tuan dengar saya cerita tentang orang tuan-tuan perasan. Dia habaq para sahabat kafir. Dia habaq kata para sahabat kafir. Kita menentang para sahabat kafir. Tapi betulkah kita menentang takat itu saja? Saya nak tanya. Atas dasar dakwaan mereka kata sahabat kafir itukah yang kita lawan? Dok, itu baru bunga. Dia nak tanam dulu dalam diri pengikut-pengikut dia bahawa para sahabat kafir. Kita kata macam ni. Contoh saya bagi dialog kan. Tuan-tuan tengok. Balik tuan-tuan research, jangan risau. Apa dia? Kita kata dekat dia, pasal apa ni marah sangat dekat Abu Bakar? Dia kata Abu Bakar lah khianat. Kita kata kenapa kata Abu Bakar khianat? Kerana dia telah merampas tampuk pemerintahan yang sepatutnya dipegang oleh Sayyidina Ali. Dia buat cerita dalam bentuk dialog mula dia. Kita kata bukan kalau betul Sayyidina Abu Bakar itu dia seorang yang khianat, kenapa Allah sebut nama dia di dalam Al-Quran surah At-Taubah sebagai sahabat Nabi? Wa qala lis-sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Wa qala lis-sahibihi, dan dia berkata kepada sahabat dia Sayyidina Abu Bakar, jangan takut, Allah ada dengan kita. Allah gunakan perkataan sahat. Wa qala lis-sahibihi, sahib dia, kawan, nak dia, kancing dengan dia, sahabat dia. Tak ada lagi nama sahabat lain yang disebut dalam Al-Quran dengan menggunakan sahabat melainkan Abu Bakar. Kita kata dekat mereka yang kata tadi Abu Bakar khianat, kita kata bukankah Abu Bakar disebut oleh Allah dalam Al-Quran sebagai, Al-Quran menyebutkan dia sebagai sahabat? Apa dia bakal kata? Quran tak boleh pakai. Kita kata baca pula Quran tak boleh pakai. Dia kata sebab Quran ditulis oleh para sahabat. Kita kata apa salahnya kalau Quran ditulis oleh para sahabat? Para sahabat terkenal dengan orang yang jujur dan amanah. Dia kata dah, para sahabat pun macam kita juga. Cuba tengok, ada tak para sahabat yang buat salah? Ada? Memang ada para sahabat yang buat salah. Betul tak kan? Para sahabat ada tak buat salah? Ada. Para sahabat bukan Rasul, para sahabat bukan Nabi. Mereka buat salah macam kita juga. Boleh jadi dia tulis salah, boleh jadi dia geram dengan Sayyidina Ali, dia tukar balik ayat Quran. Kita kata, pasal apa kata macam tu? Sedangkan dalam hadis Imam Bukhari kata Al-Quran ditulis oleh para sahabat depan mata Nabi. Nabi tengok para sahabat tulis dalam hadis yang berbunyi uktub hadhihi surah ba'da hadhihi surah, ataupun uktub hadhihi al-ayah fi hadhihi al-ayah yadhkuru fiha apa dia dalam bahasa Melayu. Nabi kata, tulis wahai sahabat surah ini selepas surah ini, tulis ayat ini kepada ayat yang tengah menceritakan peristiwa ini. Nabi sebut dalam hadis Imam Bukhari. Kita kata dekat dia, dia kata apa? Imam Bukhari tak boleh pakai. Nampak tak? Dia punya rangkai. Nampak tak? Tadi dia kata Sayyidina Abu Bakar tak boleh. Bila kita nak pertahankan Sayyidina Abu Bakar, dia tengok dulu kita guna apa. Kita kata kita guna Quran, dia kata Quran tak betul. Kita kata Quran ni dikatakan betul oleh hadis, dia kata hadis pun tak betul juga. Kita kata kenapa pula dengan apa Imam Bukhari, apa salahnya? Dia kata Imam Bukhari khianat. Imam Bukhari pun khianat juga. Dia kata ya khianat. Kenapa khianat? Sebab Imam Bukhari ada satu hadis dia tak sebut nama Sayyidina Ali, yang sepatutnya dia sebut nama Sayyidina Ali. Imam Bukhari dia hafal 200,000 hadis. Tuan-tuan tahu tak? Satu hadis, bukan 200,000 dah. Satu hadis hampir satu muka surat. Satu hadis. Quran, satu Quran 500 ke 600 muka surat. Satu hadis, satu muka surat. 200,000 hadis, 200,000 muka surat, itu alal aqal, bahasa Arab kata yang paling kurang satu muka surat. Tuan-tuan jangan lupa hadis Ummu Zarah. Hadis Ummu Zarah satu buku orang buat.
Itu satu hadis. Imam Bukhari hafal 200,000 hadis dan tidak pernah confuse antara satu dengan yang lain. Tapi dia tahu untuk dia power, untuk kita tak mampu support otak kita ni. Quran pun tak boleh nak support lah. Boleh support dia kat Quran. Jom kita buat cuti dekat jari. Cuti semua sebulan kita hafal dengan berapa banyak kita boleh. Tak payah main kerja jari. Semua cuti sebulan menghafal Quran. Agak-agak berapa banyak boleh. Agak-agak aja. Jenuh tak muka ni boleh lah hafal. Esok hafal muka kedua, muka pertama muka. Ataupun saya tanya simple je lah. Yasin tu kalau tak tengok tu masuk surah sajadah tu. Yasin tu kalau tak tengok masuk surah sajadah. Ataupun Yasin tu kalau tak tengok daripada ayat awal tu dia masuk yang dekat ayat tengah-tengah tu dia terus tembus belakang sekali. Kau sebalah sekali. Ayat tu kan yang apa? Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas samaa'i wa ma kunna munzilin in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Situ tu boleh pakai ayat belakang tu. Ayat tu kalau baca salah dia masuk dua muka surat lepas tu. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas samaa'i wa ma kunna munzilin in kanat illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Last sekali dah. Shortcut 5 muka. Apa yang masuk belakang? Tu kalau tak tengok. Tak tengok pun sangkut orang tadi. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Berapa kali orang tadi? Ini je dia bagi orang bawah tulis satu ayat dia delete. Hak tu tak masuk yang tu. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Ada tak sebelum tu ayat tu? Apa? Allah ayat tu yang ada 2 kali ayat tu. Allah jangan وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم كلهم Dari situ pun dah lepas 3 ayat. Hak tu Yasin baca setiap minggu. Otak kita ni ni Quran pun tak boleh pergi dah. Mengaku Ustaz kata otak kita ni Quran pun tak boleh pergi. Betul tak kata sahabat boleh apa? Dia kata Imam Bukhari hafal 200 kali apa? Dah, dia tahu orang karamah yang lain daripada kita. Contoh apa? Saya boleh bagi bukti. Tuan-tuan cuba tanya Tok kita. Tok, apa jadi tahun masa Tok lahir dulu? Aku ingat lagi masa tu. Tu, zaman dia lahir dia boleh ingat lagi. Benda boleh ingat. Tapi kita baru nak mula lah ni. Tak apa nak boleh. Imam Bukhari, dia tahu dah kita. Dia compilekan jadi 8,000 ke 4,000 hadis sahaja yang sahih. Dia bubuh dekat kita, suruh kita baca. Dalam 4,000 ke 8,000 hadis tu, ada satu hadis Imam Bukhari patutnya sebut nama Sayyidina Ali. Tapi sebab periwayatan dia tak sebut. Jadi masa Nabi sakit, Nabi dipapah. Bila Nabi dipapah, yang papah Nabi Bilal dengan Sayyidina Ali. Jadi dalam hadis tu, Nabi dipapah oleh Bilal bin Rabah wa rajulun min Quraisy. Nabi dipapah oleh Bilal dan seorang lelaki daripada keturunan Quraisy. Faham tak? Dia tak sebut nama Sayyidina Ali. Dia kata, ni lah, jelas Imam Bukhari khianat. Dah. Macam, nampak tak ada cara lain? Bagilah drill sikit. Kalau betul-betul nak suruh khianat pun. Tak sebut nama orang betul nak jadi khianat ni. Kau ni jangan pasal. Begitulah sehingga ke seterusnya. Kita kata, jangan kata macam tu. Imam Bukhari, hadis dia semua ada dalam Imam Muslim. Imam Muslim tak ada pakai?
Dia jadi macam tu, faham tak? Tadi dia nak sokong yang saya hafalkan satu, dia tolak habis semua belakangnya. Saya nak bagi tahu kat tuan, macam ni dia punya cara dia. Itu tu bunga.